Terakhir Yang Berhormat Segambut. Terima kasih Tuan Speaker. Segambut ingin membahaskan beberapa isu yang melibatkan perbelanjaan duit rakyat. Pertamanya bahagian D11 KDN. Segambut telah 3 kali membahaskan mengenai pemekasaan D11 sejak tahun lepas dan kali ini akhirnya telah ada cadangan peruntukan 13 juta khas untuk memperkasakan bahagian D11 PDRM termasuk mewujudkan 100 jawatan baru. 100 jawatan baru ini perlu dilatih untuk menyelesaikan kes-kes backlog siasatan jenayah yang melibatkan wanita dan kanak-kanak dan perlu melalui kursus kepekaan gender, bukan rekrut sebarangan, terutamanya mewujudkan unit D11 untuk luar bandar di Sabah dan Sarawak. D11 juga perlu dilengkapi dengan peralatan yang canggih dan terkini. Isu kedua, pendekatan terbuka dan produktif perlu diambil dalam menguruskan individu bukan warga negara yang menetap di Malaysia dengan membenarkan mereka menjadi individu produktif dalam masyarakat di sini. Kerajaan disaran untuk satu, meningkatkan tempoh sah visa pasangan warga negara asing pas lawatan jangka panjang dari setahun kepada sekurang-kurangnya 3 tahun hingga 5 tahun untuk membantu ekonomi dan jaminan pekerjaan di kalangan isi rumah dui negara. Konsep keluarga Malaysia ini mesti dilaksanakan melalui semua polisi negara yang mempunyai impak terhadap institusi keluarga dan bukan sekadar slogan kosong. Keduanya membenarkan individu pelarian untuk bekerja dalam sektor perkhidmatan domestik seperti khidmat pembersihan dan pembantu rumah. Tawaran tenaga kerja pembantu rumah membolehkan wanita tempatan untuk kembali bekerja dengan mengurangkan bebanan kerja domestik, memandangkan penutupan pintu sempadan akibat pandemik menyebabkan kekurangan penawaran pembantu rumah dan menyebabkan wanita tanpa bantuan terpaksa berhenti kerja. Pemudahkan permohonan keluarga yang bekerja untuk mendapat pembantu rumah sekarang. Banyak kontrak untuk pembantu rumah tamat semasa tempoh ini dan ramai majikan tidak dapat mencari pengganti disebabkan pintu sempadan ditutup dan fee yang naik mendadak. Pertubuhan Kebangsaan Agensi Pekerjaan Swasta Malaysia menganggarkan lebih kurang 10,000 hingga 20,000 keluarga yang masih menunggu sempadan dibuka semula. Bantu para majikan dengan membuka semula sektor ini dengan segera dan membenarkan pembantu rumah yang baru memasuki Malaysia dengan selamat tertakluk kepada status vaksinasi mereka, ujian saringan dan arahan kuarantin. Menyelesaikan isu MOU yang tertunggak dengan negara terbabit dan menyediakan sistem permohonan yang lebih pantas untuk mengurangkan masa menunggu yang lama bagi mendapatkan pembantu rumah yang terbaru. Pendekatan menang-menang win-win ini akan membantu kutipan levy ataupun pendapatan kerajaan dan mengekalkan atau menambah jumlah penyertaan wanita dalam sektor pekerjaan yang telah sedia rendah selama ini. Kerajaan juga perlu melihat isu permohonan kewarganegaraan oleh wanita Malaysia untuk anak mereka dengan lebih empati. Permohonan kewarganegaraan mempunyai backlog yang terlalu banyak. KDN pula bekerja dengan lebih cepat terutamanya Jabatan Pendaftaran Negara. Ini perlu disegerakan. Di Malaysia, semua pergerakan bergantung kepada MyKad ataupun MyKit. Jika kadar kelulusan hanya 0.89% diberikan dalam nisbah 7 kelulusan setahun, KDN memerlukan hampir 336 tahun untuk memproses lebih 2,352 permohonan yang telah dikemukakan sepanjang 3 tahun lepas. Ini tidak boleh diterima. Tuan Speaker, kemudahan outriders. Satu, mengapa menteri-menteri kanan diberikan perkhidmatan polis pengiring outriders sebagaimana yang diperolehi oleh Timbalan Perdana Menteri sebelum ini sedangkan mereka bukan Timbalan Perdana Menteri? Berapakah kos kepada kerajaan untuk outriders bagi 4 menteri kanan? Kita tak lihat fungsi mereka. Keduanya, Segambut juga mahu KDN segera menarik balik fasiliti outriders kepada mantan Perdana Menteri yang telah pun disabitkan kesalahan di mahkamah. Berapa kos sebulan untuk pembayar cukai membiayai fasiliti outriders ini? Kita telah menghantar mesej yang salah kepada pembayar cukai dan kanak-kanak yang turut berada di jalan raya. Kenapa kita perlu memberi laluan kepada VIP yang jelas telah disabitkan melakukan kesalahan? Mengapa mereka perlukan perlindungan daripada polis pengiring? Sepatutnya seluruh rakyat Malaysia dalam negara ini yang memerlukan perlindungan daripada
orang yang telah disabitkan kesalahan di mahkamah. Taska di tempat kerja sektor awam. Seperti mana dalam Belanjawan 2020 dan 2021, tahun 2022 juga memperuntukkan sebanyak 30 juta bagi penubuhan taska di bangunan kerajaan terutamanya untuk frontliners. Mekanisme bagi memastikan lebih banyak agensi kerajaan memohon perlu dipertingkatkan serta dikaji semula supaya grant ini tidak dibazirkan seperti kegagalan tahun ini dan tahun lepas oleh Menteri dan Timbalan Menteri Wanita. KPWKM di bawah pimpinan Menteri Wanita sekarang memang jelas tidak mempunyai keprihatinan dan idea baru untuk membangunkan fasiliti dan industri taska. Tidak cekap, tidak mampu dan kelihatan tidak berminat. Sudah jelas 30 juta ini gagal dimanfaatkan pada tahun lepas, hanya 5.5 juta dibelanjakan dan tahun ini hanya 6.6 juta dibelanjakan. Untuk mengelakkan kegagalan ini berulang semula tahun depan, saya nak cadangkan peruntukan ini dikendalikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Mendapat sesuatu yang bernilai namun tidak pandai digunakan dengan sebaiknya. Satu kerugian besar untuk frontliners dan anak-anak kecil kita. Industri pendidikan awal kanak-kanak perlu dibantu. Semua manfaat dalam belanjawan tidak cukup menarik untuk membantu industri ini. KPWKM mesti segera menyelesaikan isu dual licensing untuk taska dan tadika kerana usaha sebelum ini terjejas oleh langkah Sheraton dan sampai hari ini belum selesai. Segambut juga mahu penstrukturan semula industri pendidikan awal kanak-kanak dilaksanakan dengan kadar segera supaya tidak ada 4 menteri yang berbeza menjaga hal ehwal pendidikan kanak-kanak berusia bawah 7 tahun sekarang. Menteri Perpaduan, Menteri Pendidikan, Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Menteri Wanita. Semua ada kad laporan 100 hari yang berbeza-beza standard dan tiada kesinambungan bagi perkembangan minda dan sosial kanak-kanak. Yuran purata untuk pusat jagaan di Lembah Kelang adalah sekitar 500 hingga 700 ringgit sebulan. Justeru sudah tiba masanya peruntukan subsidi 50% yuran untuk anak-anak ke taska disediakan untuk membantu ibu yang bekerja ataupun untuk isi rumah kumpulan B40, M40 dan mereka yang kehilangan kerja. Selagi dana kerajaan tak digunakan untuk membina kanak-kanak, selagi itulah Malaysia akan kekal undur dan belanja tak bertempat. Care ekonomi ataupun sektor penjagaan sosial di Malaysia agak terabai. Ini kerana sektor ini tidak dilihat mendapat keutamaan kerajaan. Unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, Malaysia dijangka mencapai status negara menua pada tahun 2030 apabila 15% penduduknya berumur 60 tahun ke atas. Kelulusan PBT untuk pusat penjagaan pula sukar untuk didapati, terutamanya yang melibatkan penjagaan warga emas. Ada yang takut melihat warga emas meninggal dunia, ada yang pantang dan ada yang tidak mahu mendengar siren ambulan di kawasan perumahan mereka. Semua ini merupakan satu cabaran kepada para pengusaha pusat jagaan. Tanpa mereka, semakin ramai golongan warga emas didapati meninggal seorang diri di rumah. Saya mahu mendapatkan statistik kes kematian golongan warga emas yang telah didapati meninggal dunia keseorangan sejak PKP bermula tahun lepas. Terdapat beberapa dasar atau sektor baru yang memerlukan perhatian segera KPWKM, KKM, KSM dan KBS. Satu, menyediakan peruntukan khas sebagaimana program subsidi upah perkeso kepada para ibu bapa atau salah seorang pasangan mereka yang terpaksa berhenti kerja kerana perlu menjaga anak OKU mereka. Keduanya, KPWKM perlu bekerjasama dengan KBS supaya dapat mencungkil bakat-bakat baru golongan OKU agar peruntukan 10 juta kepada Majlis Sukan Negara bagi memperkasakan sukan OKU dapat dimanfaatkan sebaiknya. Peruntukan menaik taraf dan menyelenggara kemudahan sukan perlu dimanfaatkan bersama KPWKM supaya badan-badan sukan OKU dapat diperkasakan. Talk to the grassroots NGOs. Bentuk sokongan yang lebih kuat kepada golongan warga emas yang menghidapi Alzheimer ataupun demensia dan bantuan kewangan kepada penjaga ataupun ahli keluarga mereka. Penjagaan rapi dan berpanjangan diperlukan untuk golongan ini dan penjaga memerlukan bentuk sokongan seperti cuti bekerja. Keempat, confinement homes ataupun pusat penjagaan untuk wanita yang baru bersalin. Ini merupakan satu trend baru tetapi isu pelesenan dan bidang kuasa kementerian yang terlibat perlu segera diputuskan sama ada di bawah KKM ataupun di bawah KPWKM. Retirement village ataupun nursing home mesti mula dibincangkan dengan mendalam dan melibatkan PBT.
Pusat penjagaan ini tidak boleh terletak jauh daripada populasi bekerja kerana mereka ini memerlukan sokongan emosi daripada anak ataupun ahli keluarga mereka. Ini bermaksud tanah kerajaan yang selama ini telah diperuntukkan untuk dewan dan tadika di kawasan perumahan perlu dikaji semula sama ada sesuai untuk digunakan sebagai pusat jagaan. KPWKM mesti bekerjasama dengan KPKT untuk memperhalusi senarai inventory tanah-tanah seperti yang boleh diubah kegunaannya untuk sektor penjagaan sosial. Segambut mahu KPWKM segera mengadakan libat urus dengan KPKT supaya dapat menyediakan ataupun memperuntukkan tanah-tanah di bawah syarat institusi bagi tujuan pembangunan pusat penjagaan kanak-kanak dan golongan warga emas yang khusus. Ini akan menjadikan pembinaan bangunan sendiri stand-alone building untuk keperluan golongan sasar ini menjadi lebih terurus dan praktikal. Tanah institusi yang telah disediakan juga tidak seharusnya tukar syarat guna tanah sewenang-wenangnya daripada institusi kepada komersial. Saya ada kes spesifik di Taman Tun Dr. Ismail yang telah menerima bantahan kuat daripada penduduk melibatkan tanah NCWO. Segambut mahu tanah institusi ataupun tanah yang diberikan kepada NGO dikekalkan untuk kesinambungan dan konsistensi dalam perancangan bandar. Kalau satu NGO dibenarkan untuk tukar syarat guna tanah mereka kepada komersial, apakah yang akan berlaku kepada tanah NGO yang lain? Dasar ataupun prinsip NGO menerima tanah kerajaan bukanlah untuk mengaut keuntungan tetapi untuk memberikan perkhidmatan spesifik kepada komuniti. Kementerian Kesihatan suntikan vaksin pneumokokal, saya nak tahu status daripada Menteri Kesihatan berapa jumlah kanak-kanak yang telah mendapat suntikan vaksin pneumokokal ini. Penubuhan Yayasan Keluarga Malaysia oleh kerana kesuntukan masa segambut nak mengulangi perbahasan ahli Parlimen Kubang Pasu yang telah membangkitkan kewajaran penubuhan satu lagi Yayasan Kebajikan. Kita sudah mempunyai YKN di KPWKN yang boleh memainkan peranan yang sama. Pembaziran berlapis dan semua ini saya labelkan sebagai politik syok sendiri oleh menteri yang terlibat sekadar mahu rasmikan produk baru untuk mewarnai kad laporan 100 hari. Trigger sistem untuk membantu anak yatim COVID pun belum dapat dijawab dengan sempurna. Benda asas tak dibuat tetapi kita akan memperkenalkan produk baru yang akan merumitkan keadaan. Perbelanjaan Menteri Wanita dan Timbalannya, segambut mahu tahu berapakah perbelanjaan yang telah digunakan untuk siri wanita bangkit berniaga yang melibatkan Richworks kalau tak silap dan konsultan-konsultan luar untuk program lain di bawah KPWKM. Tak rumuskan, Wabi. Okey, saya hanya ada 3 muka surat saja. Saya minta bagi saya masa ya. Saya cepat. Kementerian Wilayah Persekutuan, pembangunan pembinaan rumah mampu milik sepatutnya dibina di kawasan yang mempunyai akses kepada public transportation seperti stesen LRT ataupun MRT. Saya ada 3 pembangunan di Segambut, Sri Bintang, Mont Kiara, Kampung Kasih Pilih yang tak ada akses kepada public transportation tetapi sedang dipertimbangkan oleh DPKL padahal ia adalah bercanggah dengan rancangan tempatan. Berdasarkan laporan Ketua Audit Negara, baru-baru ini telah didedahkan 943 kebenaran merancang telah diluluskan oleh DPKL walaupun tidak selaras dengan Pelan Bandaraya Kuala Lumpur 2020, berlaku pengurangan 72.91 hektar kawasan hijau dan terdapat 6 kolam takungan banjir yang berfungsi untuk mengatasi masalah banjir di Kuala Lumpur telah pun diluluskan pemberi milikan bagi tujuan pembangunan. Apakah tindakan SPRM mengenai perkara ini, terutamanya laporan Ketua Audit Negara? Adakah mereka akan melakukan siasatan ataupun kena tunggu orang membuat laporan? Sepatutnya mereka bentangkan siasatan mereka di Parlimen. Konflik antara peranan arkitek dan perancang bandar town planners dalam proses memohon untuk kebenaran merancang ataupun perintah pembangunan perlu segera ditangani. Dalam negara ini, Tuan Speaker, terdapat 3 undang-undang, Architects Act, Town and Country Planning Act dan Town Planners Act yang telah dipinda pada tahun 2002 untuk memberikan lebih kuasa peranan kepada para arkitek dalam proses permohonan kebenaran merancang. Semenjak itu telah banyak permohonan kelulusan pembangunan dikemukakan oleh arkitek terutamanya di bandar utama seperti Kuala Lumpur di mana dapat dilihat impak pembangunan yang kurang mampan telah berlaku seperti peningkatan lalu lintas, banjir kilat dan sebagainya. Ini berikutan fokus hanya diberikan kepada cadangan pembangunan dan plot pembangunan itu sahaja tanpa sebarang pertimbangan dengan kawasan sekitarnya. Perancang bandar sebaliknya akan melihat persekitaran
dan hubung kait kawasan tapak cadangan berkenaan secara lebih integrasi dan komprehensif. Penutup, negara kita cukup dewasa untuk rakyatnya yang pelbagai. Namun, malang sekali belanjawan yang dibentangkan masih lagi terikat dengan mengikut pecahan beberapa kaum sahaja dan bukannya berdasarkan keperluan dan tidak menyeluruh kepada semua kaum. Malaysia mempunyai lebih daripada itu. Belanjawan tahun depan yang dibentangkan dilihat tidak selari dengan gagasan keluarga Malaysia yang dilaungkan oleh Perdana Menteri. COVID telah memberi kesan negatif kepada semua kaum. Belanjawan kali ini seharusnya menjadi belanjawan pemulihan negara yang mempersiapkan negara menjadi sebuah negara bangsa yang inklusif. Tetapi secara terus terang, saya tidak mempunyai keyakinan bahawa Perdana Menteri sekarang mampu untuk menyatukan semua rakyat Malaysia di bawah pimpinan beliau. Saya baca Wikipedia Perdana Menteri. Beliau mempunyai 6 kontroversi yang telah disenaraikan dan kebanyakannya berkait dengan isu perkauman. Seruan boikot perniagaan China, Lauyat 2, pembatalan penajaan Universiti Taylor, isu telur penyu, vape dan e-rokok, komen perkauman sebelum PRU yang lepas menuduh DAP dengan tidak berasas. Oleh sebab itu, apabila beliau angkat sumpah menjadi Perdana Menteri dan tiba-tiba terkeluar slogan baru keluarga Malaysia, saya skeptikal. Saya tidak percaya dan saya tahu isu ketidakadilan belanjawan tahun depan yang telah dibangkitkan oleh ramai ahli parlimen pembangkang mencerminkan identiti sebenar Perdana Menteri. Saya ulang sekali lagi, no amount of rebranding can help a bad product. Okay, Tetapi, masa datang Mak Wi. tetapi saya percaya manusia boleh berubah, boleh insaf dan boleh kembali ke pangkuan jalan. Jadi saya nak Perdana Menteri menyahut cabaran membentangkan Akta Rang Undang-Undang, Akta Perhubungan Kaum jika beliau serius memperjuangkan konsep keluarga Malaysia. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih. Yang berhormat, YB adalah pembahas yang ke-107.